nowadays kita sebenarnya banyak guna AI tanpa sedar, macam face recognition, voice assistant, and even social media apps. But the question is, how does AI actually work, and what's the connection with how humans think? So in this episode, I'll be asking three main questions to our panel members. Alright, let's start with the first question. Lester, dari perspektif sains kognitif, apa sebenarnya dimaksudkan dengan AI? Oke, secara ringkas dari sudut sains kognitif nih, AI ialah usaha untuk meniru cara manusia untuk berfikir. So AI bukan dia ikut kita punya arahan segala. Ya, betul. So AI ini dia cuba untuk memproses maklumat dengan cara yang lebih menyerupai manusia. Contohnya dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. So itulah sains kognitif ini penting kan, sebab dia banyak dia bidang yang dia kasih gabung. Ya, boleh explain sedikit ke apa saja? Boleh. Okay, so macam yang kita nampak sekarang ni kan, sains kognitif ini dia banyak gabungkan antara psikologi, neuroscience, linguistik dan juga sains komputer. Which is psikologi ni dia memang bantu untuk manusia untuk faham tingkah laku, dan juga neuroscience ini dia pasal mengkaji otak. Untuk linguistik pula dia bantu untuk memahami bahasa, dan sains komputer pula untuk bina sistem AI itu sendiri. So bila semua ini digabungkan, AI boleh meniru mental manusia macam ingatan, perhatian dan penyelesaian masalah. So jelaslah sini yang AI bukan sekadar teknologi, tapi berkait rapat dengan pemahaman tentang manusia. Okay, kita sambung ke topik seterusnya. So Carol, macam mana otak manusia memberi inspirasi kepada pembangunan AI? Okay, so otak manusia memang jadi sumber inspirasi utama. Contoh yang paling jelas ialah rangkaian neural tiruan yang diilhamkan daripada neuron dalam otak manusia. Jadi dalam otak, neuron saling berhubung dan hantar isyarat untuk proses maklumat lah kan? Ya, dan konsep yang sama digunakan dalam AI untuk kenal pasti corak dan buat ramalan berdasarkan data. Dan selain itu juga kan, cara manusia belajar melalui metode try and error juga ni pun mempengaruhi juga dengan teknologi AI. Oh, yang ini reinforcement learning kan? Ya, betul. AI belajar melalui ganjaran dan kesilapan, sama seperti manusia belajar daripada pengalaman. So struktur pemikiran manusia seperti mengingat, membuat perbandingan dan merancang juga memberi idea kepada reka bentuk AI model. Oh, menarik sebab banyak elemen AI sebenarnya datang daripada cara manusia berfikir. Alright, Adeline, apakah pula konsep teras dalam AI berasaskan kognitif? Okay, dalam sains kognitif ni, konsep yang teras dalam AI dia ada beberapa. So one of it is persepsi. Oh, persepsi itu macam dia boleh mengecam wajah dan suara kan? Betul. Sebab AI ni dia boleh mentafsir maklumat secara visual dan juga secara audio. So selain daripada persepsi, the second one is memory kan? Betul. Sebab AI ni pun dia macam manusia juga ada long sama short term memory. So biasanya untuk short term memory ni dia guna untuk proses tugasan lah, dan untuk long term memory pula untuk dia simpan maklumat penting. So AI boleh ingat yang data yang dia pernah pelajari lah. Betul. AI ni pun dia boleh juga membuat keputusan dalam menggunakan peraturan ataupun kebarangkalian.
So selain daripada semua tu, saya rasa pembelajaran pun termasuk kan? Termasuk juga sebab AI ini pun dia belajar daripada pengumpulan data dan juga pengalaman lah untuk meningkatkan prestasi AI itu sendiri dari semasa ke semasa. Okay, so thank you so much to all our panel members for the great sharing. So to sum up, cognitive-based AI is developed by meniru proses mental manusia seperti perception, memory, learning, and decision making. This clearly shows that hubungan antara AI and cognitive science sangat penting because the more we understand the human mind, the better and smarter AI we can get. That's all for episode 1. Terima kasih kerana menonton and see you guys in the next episode.